Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan dan limpah perkenan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah kurniakan kepada kehidupan kita ini. Ada yang mungkin sukar, ada yang kita rasa kita mahu lain daripada itu. Kita mahu lebih daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ataupun kita mahu bentuk yang lain daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah apa-apa dengan apa yang Allah bagi kepada kita, cuma keinginan kita saja, kan. Jadi kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kemampuan untuk melihat hakikat dan juga perkara yang sebenar di sebalik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kehidupan kita ini. Seperti mana Bani Israel, kan, mereka pernah meminta Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang lain daripada apa yang Allah telah bagi kepada mereka, kan, tanpa ada sebab yang besar dan penting, kan. Kerana itu disebut, kan, mereka minta kepada Musa supaya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang lain daripada apa yang kau bagi, makanan yang kau berikan kepada kami ini, kan. Allah berikan manna dan salwa kepada mereka, kan. Tapi mereka minta yang lain, kan. Mereka tidak boleh sabar, kan. Wa idh qultum lan nasbira wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Minta kepada Tuhan kamu ya Musa, kami tak boleh sabar dengan apa yang Allah turunkan, makanan yang ada ni, kan, daripada langit. Minta daripada Tuhanmu ya Musa, mimma tumbitul ardu, apa yang dikeluarkan daripada bumi, kan, min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, daripada bawang-bawang, daripada timun-timun, daripada segala-gala yang mereka hendak, kan. Sebenarnya ada ketika yang kita perlu melatih diri kita, kan. Ada ketika kita boleh melayan keinginan kita, kan. Tapi ada ketika kita perlu melatih keinginan kita supaya menerima dan merasa baik dengan apa yang diberikan Allah SWT kepada kita, kan. Jadi sebenarnya masalah ini duduk pada hati kita, kan. Segala-galanya boleh berubah dengan hati yang menerima apa yang Allah SWT berikan dan berusaha mencari kebaikan daripada apa yang Allah berikan, bukan berusaha untuk mengubah kebaikan yang telah Allah bagi kepada kita, kan. Jadi berubah kepada yang lebih baik itu disuruh, tapi apa kebaikan yang Allah bagi dalam keperluan kehidupan kita, kan. Ini bukan masalah akidah, bukan masalah
agama dan sebagainya kan. Itu apa yang ada mengikut kemampuan yang Allah bagi, itu adalah yang terbaik. Seandainya kita melatih hati kita untuk melihat dia sebagai yang terbaik kan. Masalah dia duduk pada hati kan. Itu sedikit insya-Allah peringatan kepada saya juga. Jadi alhamdulillah kita sedang bincangkan perbincangan surah Yasin dalam blok yang kedua ni tentang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan diutuskan rasul-rasul Allah kepada satu qaryah ini kan. Kemudian apa yang berlaku kepada penduduk-penduduk qaryah ini dalam pertentangan mereka dengan rasul yang diutus kepada mereka ini kan. Sebenarnya perbincangan tentang kisah ini banyak juga dalam tafsir-tafsir kan. Cuma boleh kita cuba mencari kan, siapa yang nak melihat ataupun cuba memahami dengan lebih dekat lagi untuk memenuhi keinginan mengetahui kan. Kita boleh cuba mengkaji daripada ayat-ayat yang Allah SWT paparkan. Tapi pengkajian ni harusnya datang daripada sumber yang boleh dipegang kan. Jadi contoh di dalam kisah ini banyak diperbincangkan di mana tempatnya berlaku tempat ini. Berapa orang yang dihantar sebenarnya kepada kampung ni kan. Ataupun siapakah yang dihantar ini? Adakah mereka ketiga-tiganya rasul ataupun 2 orang rasul, 1 yang bukan rasul? Adakah 3 orang campur 1, 4 orang, ataupun 2 campur 1 kan? Menjadi 3 orang. Tempatnya adakah dia mereka ini utusan Nabi Musa, Nabi Isa kan? Berbagai-bagai pendapat yang boleh belaka semua kan? Tapi tidak ada satu pun yang putus sebenarnya kan? Kerana Allah SWT sendiri tidak menjelaskan tentang perkara ini dan tidak ada nas yang kuat yang dikaitkan dengan ayat ini secara direct, secara terus tentang jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan yang ditengahkan tadi kan. Sebenarnya dalam hal ini kita boleh berpada dengan menerima mana-mana jawapan, mana-mana pandangan, tafsir ataupun sumber-sumber yang diketengahkan dengan hujah, melihat hujah yang diketengahkan oleh pentafsir-pentafsir ini kan, ataupun pengkaji-pengkaji ini kan. Cuma di dalam tafsir yang kita sedang bincangkan ni kita menjelaskan bahawa dia adalah peristiwa yang berlaku di Mesir kan. Kerana ada bentuk koheren yang akan muncul di dalam perbincangan surah-surah yang seterusnya dalam blok ini, di dalam grup ini kan. Dan ada ayat-ayat yang selari yang kita akan baca mungkin insya-Allah hari ini yang sesuai dengan apa yang disebut dan berlaku di dalam kisah ini bila dilihat berlakunya di Mesir dalam kisah Musa, Harun dan juga rajul saleh yang kita sedang baca tentang dia kan, yang ketiga itu. Nanti hari ini mungkin kita akan baca ayat yang digunakan oleh pentafsir kita ni, Min-Ahsani Islah ini sebagai ayat selari yang menyebabkan dia salah satu sebab mengapa dia mengatakan ini di Mesir kan. Cuma satu sudut penting bila kita membaca Al-Quran Karim, ada ayat-ayat yang Allah SWT sebut tentang bilangan, tentang kisah-kisah yang lebih terperinci kan? Tapi tidak dijelaskan. Allah SWT tidak jelaskan sudut-sudut tertentu dengan detail kan? Terperinci. Contohnya dalam surah ini kan? Berapa orang yang diutus itu tidak disebut secara jelas, cuma disebut dalam cerita itu kan?
Jadi dalam keadaan macam ni, bila kita membaca, seperti mana contoh kita baca dalam surah Al-Kahfi, kan? Surah Al-Kahf, Allah SWT sebut tentang masalah bilangan. Mereka bertanya tentang bilangan, berapa orangkah Ashabul Kahf ini. Allah ajar kita tentang sikap kita bila berhadapan dengan ayat-ayat yang sebegini, kan? Allah SWT sebut dalam surah Al-Kahf, contohnya dalam surah ayat 22 disebutkan, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Nanti saya qulun, mereka ini nanti akan berkata, kan, setelah ini ayat daripada ayat sebelum ini, kan, dibicarakan tentang Ashabul Kahf ni, bilangan mereka ini, kan, saya qulun thalathatun rabi'uhum, bilangan mereka ini rabi'uhum kalbuhum, kan, mereka ini 3 orang, yang keempatnya adalah anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, dan setengahnya pula akan berkata bilangan mereka 5 orang, yang keenamnya ialah anjing mereka, kan? Secara, kan, rajman bil ghaib, meraba-raba, kan, dalam keadaan yang tidak ada satu sumber yang boleh dipegang, kan, satu yang tidak diketahui, kan? Rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atun, sebab perkataan rajman ni dibincangkan, kita ada sebut hari itu di dalam perbincangan ayat yang surah sebelum ni kalau tak silap, kan. Rajman ni rajam, tapi digunakan dalam bahasa Arab ni adalah dilontar, bila nak dirujuk kepada lontaran yang tak diketahui, membabi buta macam tu, maka digunakan perkataan ni, lontaran rajman bil ghaib, dalam keadaan yang tidak ada apa-apa maklumat yang jelas, kan. Dan setengahnya pula akan berkata wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, yang lain pula akan berkata bilangan mereka 7 orang dan ke-8-nya adalah anjing mereka. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka, tiada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit saja, kan? Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Dari itu janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka melainkan dengan perbahasan atau perbincangan yang sederhana, yang nyata, kan. Fala tumari fihim illa mira'an zahira, kecuali apa yang zahir, kan, yang nyata. Wala tastafti fihim, dan janganlah engkau minta penjelasan mengenai hal mereka itu kepada sesiapa pun dari golongan yang membincangkan ini, kan. Jadi Allah SWT dalam ayat ni dia tidak menjelaskan pun berapa orang pun, cuma disebut mereka ini bincang 3 campur 1 ke, 2 campur 1 ke, 6 campur 1 ke, 7 campur 1. Segala kemungkinan ini tidak ada makna apa-apa sebenarnya, kerana tidak ada siapa pun yang tahu, semua perbincangan tidak membawa sumber yang jelas, kan? Sebab ini ayat ini merujuk kepada mengikut setengah riwayat ketika datang pendeta Najran, kan, Kristian, untuk menguji Rasulullah, kan. Jadi Allah SWT kata tak perlu bincang benda ni, kan. Adakah tak boleh kita cuba mengkaji? Boleh, kan. Tetapi tidak ada kata putus dalam hal ini. Jadi bila tiba dalam keadaan yang macam ni dalam Al-Quran ni, Allah SWT mengajar kita bahawa Allah sendiri tidak menyebut berapa bilangan, walaupun dia boleh sebut, kan, sebenarnya mereka ini adalah berapa, kan, tapi dalam ayat ni pun tidak disebut. Allah SWT tinggalkan dia begitu. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil, katakanlah Rabbi, Tuhanku lebih mengetahui bilangan mereka ini, kan. Kerana apa? Kerana di tempat-tempat yang begini, kan, ini menjadi ujian sebenarnya untuk kita, kan. Bila kita cuba mengkaji juga, cuba mengetahui juga, dia akan timbul bermacam-macam cerita pelik, kan. Ada tarikat-tarikat sufi ke yang pelik-pelik, yang tidak benar, yang sesat,
mungkin akan mengatakan ini berkaitan dengan orang yang apa, kisah wali-wali yang pelik-pelik ke dan sebagainya yang di luar khariqul adah. Sedangkan Allah SWT nak menceritakan sebenarnya ada objektif ataupun isi yang nak disampaikan. Itu yang sepatutnya kamu dapat daripada kisah ini kan. Jadi sebab itu Allah SWT kekalkan dia. Allah lebih mengetahui tentang dia bilangan itu, sebab bilangan itu tidak perlu diketahui untuk mendapat kebaikan ataupun i'tibar daripada kisah yang diutarakan oleh Al-Quran ini kan. Dan Allah kata bila berbincang ataupun menganalisa ini, berbincanglah secara sederhana kan. Boleh kan, kita boleh juga cuba mengetahuinya, tapi daripada sumber-sumber yang benar kan. Itu tak payah kita reka-reka lah kan. Lagi ada orang kata dia mimpi Ashabul Kahf ni ada berapa orang dan sebagainya, ada kan kisah-kisah macam itu yang timbul. Sebab itu ditutup, Allah SWT tutup ini, tak perlu bincang benda ni kamu, dan tak payah minta penjelasan kepada orang yang sebenarnya membincangkan dia sendiri pun tak tahu kan, dari mana sumber yang benar-benar datang. Tidak ada nas, tidak ada fakta sejarah yang boleh dipegang betul-betul untuk menjelaskan tentang, kecuali pendapat-pendapat saja kan. Jadi insya-Allah kita teruskan perbincangan kita dalam hal ini dengan dalam konteks ini. Apa yang kita bincangkan ini, apa yang diutarakan Allah SWT dalam surah Yasin ini sebenarnya nak menjelaskan kepada kita kaitan dia. Yang pentingnya kita memahami dia, kaitan dia dengan apa yang dijelaskan sebelum ini, iaitu macam mana Allah SWT menjelaskan tentang orang yang tertutup pandangan dia kan. Ditutup, Allah letak dinding di depan dia, letak dinding di belakang. Saddan ni sekatan kan. Sadda di depan dia, sadda di belakang, khalfihim sadda kan? Dan juga Allah SWT jadikan tengkuk dia, kepala dia tak boleh tengok ke atas dan tak boleh tengok ke bawah kan. Jadi ini penjelasan tentang apa yang Allah SWT nak jelaskan kepada orang-orang yang telah ditutup segala ruang untuk mendapat petunjuk Allah SWT, hidayah Allah SWT ini. Allah SWT telah tutup dia untuk melihat, antara dia melihat sejarah dan hujah-hujah sejarah, bukti-bukti sejarah di belakang kan. Kerana Allah letak min khalfihim sadda kan, di belakang mereka juga diletak sekatan. Jadi sekatan di belakang ni adalah sejarah. Selepas itu diceritakan tentang hujah-hujah sejarah ini kan. Jadi kita elakkan diri kita daripada menjadi orang yang setelah diberi hujah ni kita tak dapat tengok apa yang nak diketengahkan oleh hujah ini kan. Sedang kita sibuk mungkin membincangkan perkara yang kita tak, setiap siapa pun tak tahu yang hakikat dia kan, macam itulah kan. Tapi insya-Allah kita cuba dapat mengambil pengajaran yang penting yang nak diketengahkan oleh ayat ini. Jadi boleh insya-Allah kita boleh terima kalau ada orang kata 3 campur 1 3 campur 1 ke 2 campur 1 bilangan orang yang dihantar, rasul ke mereka ataupun tidak rasul. Sebab ada pendapat yang kata ketiga-tiganya bukan rasul kan. Makanya adalah utusan daripada Nabi Isa kan, ke negeri Antakiyah ini kan, yang berada di sebelah daripada kawasan Nabi Isa ini kan. Jadi insya-Allah kita teruskan. Untuk perbincangan ini saya gunakan pandangan yang mengatakan ini berlaku di Mesir, kerana ada hujah-hujah dia, dan juga setelah saya lihat sebenarnya saya pilih yang inilah kan. Tapi dia tidak menghalang kita daripada mendapat i'tibar yang umum kan, yang sama lebih kurang daripada apa yang kita sedang bincangkan kan. Jadi apa yang berlaku kepada lelaki ni kan, mereka dia berdialog dengan kaum dia kan. Yang kita kata
dialog ini sebenarnya mewakili keadaan di mana perbahasan dalam rangka untuk mula-mula dia muncul kan, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a kan. Rajulun yas'a ni rajul yang datang dengan tergesa-gesa ni, cepat-cepat ni, datang mula-mula dia menyampaikan hujah kepada kaum dia, aku ini telah beriman kan. Kenapa kamu semua tidak mau mengikut Rasul ini, dan kenapa kamu nak ikut pemuka-pemuka kaum yang menipu kamu ini kan. Jadi hujah itu kepada kumpulan yang majoriti yang duduk di tengah masyarakat ni kan. Kemudian mereka kan, Allah SWT ceritakan dalam kisah ini, mereka telah kumpulan yang majoriti ni telah menentang dia kan? Dan mereka menghujahkan dia supaya kalau kamu tidak tinggalkan pegangan kamu ini, kami akan hancurkan kamu, rajamna kan, kami akan merejam kamu kan, kami akan menyeksa kamu kan. Tapi dia jawab balik kan, ayat 22 sehingga ayat 25. Ayat 22 dan 25 adalah jawapan dia untuk menjelaskan tentang akhirnya kedudukan dia itu bila dia membuka kisah dia kan. Mereka menghujah dia, akan mengancam dia. Dia menyatakan, aku tetap akan berpegang dengan kefahaman yang aku telah pegang ini, dan aku yakin ini adalah apa yang benar yang diajarkan oleh Allah SWT melalui Rasul ini kan. Dan kalau begitu pasti kan, akhirnya dia kata, inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu kan, maka dengarkanlah pengakuan keimananku itu kan. Jadi akhirnya dia berkata, aku beriman dengan Tuhan kamu sendiri. Tuhan kamu bukan saja Tuhan aku, Tuhan kita semua kan. Jadi dengarkanlah pengakuan itu. Dengarlah, aku isytiharkan bahawa aku tidak akan mengubah apa yang telah aku pegang ini kan. Ini adalah sikap yang orang yang cukup berani lah sebenarnya kan, untuk berhadapan dengan, sebab kita dapat juga, kita baca juga di dalam ayat-ayat, kisah-kisah lain, contoh kisah Ashabul Kahf ini, mereka ni, pemuda-pemuda ni lari ke gua dan duduk dalam gua untuk menyelamatkan akidah mereka. Tapi lelaki ini keluar dengan menjelaskan diri dia secara terang. Jadi semuanya adalah pilihan kan. Ini ada kaedah lain yang membincangkan tentang boleh tak kita menyembunyikan keimanan kita dan sebagainya kan. Itu cerita kisah lain. Tapi dalam hal ini dia telah memilih untuk menjelaskan dan menegaskan, meneguhkan pendirian dia. Kemudian apa jadi pada dia selepas daripada itu tidak disebut di dalam ayat ini kan. Kemungkinannya akan apa yang jadi selepas itu kepada dia ialah sejurus selepas dia menyatakan keimanan dia ni secara terbuka, dia telah dibunuh oleh kaum dia, disyahidkan. Itu satu kemungkinan kan. Ketika itu dia mendapat berita gembira yang akan kita bacakan ayat 26 ni kan. Ada banyak tafsir yang menyebut begitu. Dia ni akhirnya telah dibunuh kan. Ada pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan dia ni adalah orang kampung biasa saja kan. Habib An-Najjar itu salah satu pendapat yang menyebut dia adalah tukang kayu kan. An-Najjar ni tukang kayu kan. Orang kampung biasa saja yang tak ada apa-apa. Itu satu pendapat kan yang datang ni. Kemudian akhirnya setelah dia bagi tahu kepada kaum dia dibunuh kan. Ada yang mengatakan pendapat yang kita pegang ni, dia adalah orang yang ada kedudukan yang mulia kan, di dalam kaum dia kan, yang mempunyai kedudukan yang special kan. Sebab ini ayat yang yang selari dengan keadaan ni, yang katakan lelaki ini datang, rajulun yas'a ni, disebut dalam surah Al-Qasas ayat 20 kan. Wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah yas'a
qala ya Musa innal mala'u ya'tamiruna bika la yaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Allah gunakan keadaan yang sama untuk lelaki ni, kan? Dia ni adalah yang merujuk kepada lelaki yang sama ni, kan? Datanglah seorang lelaki, waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a, dari hujung kota bergegas-gegas, yas'a, seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuh kamu. Sebab itu keluarlah kamu dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu. Dalam surah Mukmin ini dirujuk kepada, kita dapat fahami, dia merujuk kepada lelaki yang memberi peringatan yang sama ni. Dan Allah SWT sebut juga dia ni datang dengan bergegas-gegas. Itu sifat dia yang menceritakan tentang diri dia ni, kan. Orang yang amat mengambil berat tentang dakwah Musa ini. Jadi itu salah satu daripada ayat yang menceritakan tentang betul digunakan ayat yang sama, kan, di dalam surah ini, ayat 20, kan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datanglah seorang lelaki ini daripada hujung kota dengan bergegas-gegas, dia berkata begitu, kan. Jadi lelaki yang sama tadi yang kita sebut tadi, ya, lelaki yang mempunyai kedudukan yang mulia ni datang daripada hujung kota juga, kan. Aqsal Madinah, dia guna perkataan yang sama, kan. Jadi kerana itu ini menjadi salah satu hujah yang diketengahkan oleh Amin Hasan Islahi inilah untuk menjelaskan perkara ini, kan. Okey, kemudian dia ni setelah dia berhujah, dia kata, kan, apa yang Allah SWT ceritakan selepas ini dihilangkan. Tak tahu apa yang berlaku kepada dia, sama ada dia dibunuh ke. Satu pembinaan pertama, dia dibunuh. Yang kedua, dia mungkin berhijrah meninggalkan kaum dia selepas kecewa dengan penolakan kaum dia ni, dan ketika itu dia mendapat perkhabaran yang ayat 26 ni yang kita akan baca ni, kan. Ataupun yang ketiga, mungkin Allah kemudian telah mewafatkan dia. Setelah wafatnya dia, barulah ayat ini, ayat 26 ni akan dikatakan kepada dia. Apa dia ayat 26 ni? Ayat 26 Allah SWT cerita terus, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepada dia, qila ni maknanya ialah dalam bentuk tidak aktif, kan, dia pasif. Dikatakan kepada dia, qila dkhulil jannah, kan, masuklah kamu ke dalam jannah Allah SWT ni, kan. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, alangkah baiknya. Ya laita ni biasanya digunakan untuk menyatakan penyesalan, kan. Alangkah ruginya kaum aku ni sekiranya mereka mengetahui apa yang sedang aku dapat ini, kan. Iaitu apa yang dia dapat? Dia dapat syurga, disambut untuk masuk ke syurga Allah SWT. Jelasnya keadaan ini berlaku selepas daripada dialog dia dengan kaum dia, kan. Sebab itu di salah satu daripada tiga kemungkinan ini, sama ada dia ni mendapat perkhabaran ini ketika dia masih hidup lagi, kan. Masuklah, kan, ke dalam syurga, kan, selepas dia meninggalkan kaum dia, selepas sebab Allah akan sebut nanti, selepas daripada dia ni tidak diturunkan siapa pun lagi yang memberi peringatan kepada kaum dia ni, kan. Kerana kaum dia ni akan dihancurkan Allah SWT. Jadi kemungkinannya dia tinggalkan kaum dia dan diberi perkhabaran berita gembira ini mungkin oleh malaikat, kan, Allah SWT, satu kemungkinan. Ataupun dia disyahidkan, dibunuh oleh kaum dia dan dia mati syahid, dia dapat perkhabaran ini, kan, setelah dia wafat. Ataupun dia wafat dengan cara biasa, kan. Dan selepas kewafatan dia disambut. Maknanya itu mungkin berlaku lama selepas, ataupun kita tak tahu waktu dia, kan, tapi selepas daripada dialog dia dengan kaum dia, kan. Yang mana pun, tapi kemungkinannya, sebab tidak ada jawapan yang jelas tentang ini dalam Al-Quran, tapi berdasarkan ayat dalam surah Mukmin ayat 44 hingga 45,
kalau kita ambil dia ni, peristiwa ni berlaku di Mesir dalam konteks yang kita katakan ni, kemungkinan dia ni dilindungi oleh Allah dari ancaman kaumnya. Namun kemungkinan pertama bahawa dia telah dibunuh syahid oleh kaum dia pun masih lagi ada kemungkinan juga kan, kita tak tahu kan. Tapi yang penting dia adalah kan, sebab dalam tafsir, banyak tafsir disebut dia ni telah dibunuh, Habib An-Najjar kan. Kalau pendapat yang mengatakan dia Habib An-Najjar ni orang kampung kan, yang datang tergesa-gesa ni, dia telah dibunuh oleh kaum dia, akhirnya dia masuk syurga kan. Ini juga menimbulkan perbincangan panjang, adakah syurga telah wujud ketika itu kan. Itu adalah banyak persoalan-persoalan yang, sebab itu bila kita bincangkan perkara ini termasuk dalam perkara yang mutasyabihat dalam hal ini kan. Sebab syurga ni dibayangkan Allah SWT akan masuk dalam syurga ni, dia disyibih ataupun disamakan keadaan itu, tapi kita tak tahu macam mana bentuk sebenarnya masuk ke dalam syurga itu. Adakah orang yang mati ni kan, syurga ni telah sedia ada kan? Ada hujah-hujah yang mengatakan syurga ni memang telah sedia ada ayat-ayat dalam Quran pun yang berkait dengan itu kan. Ataupun kita memahami dia seperti mana yang kita saya selalu sebut dalam ni adalah Allah SWT Maha mengetahui bahawa selepas manusia ni masuk ke alam barzakh tidak ada lagi masa kan. Jadi sebenarnya syurga ini wujud di satu dimensi yang tidak ada masa seperti mana di dunia ni kan. Sebab itu bila wafat seorang ni, dia mungkin tak lama selepas dia berada di melalui masa kubur dia akan masuk ke dalam syurga Allah SWT kan? Kerana di situ tak ada lagi dah masa seperti mana kita lalui di atas muka bumi ini kan. Jadi Allah SWT Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana dalam menentukan ini. Yang penting dia yang diceritakan ayat ini adalah akhirnya Allah telah memberikan khabar gembira kepada dia dengan penghujung terbaik, dengan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan balasan kenikmatan kebaikan yang abadi kan. Ini semua ialah balasan yang akan didapati oleh pendukung kebenaran yang teguh menyatakan kebenaran ini di hadapan para penentang kebenaran. Dia juga adalah balasan di atas keteguhan bersama kumpulan kebenaran dan mengajak manusia untuk mendukung kebenaran walaupun apa harganya kan. Itu mungkin perkara penting kita nak belajar daripada ayat ini kan. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, ayat 27. Apa yang, kalau sekiranya kaumku mengetahui, tadi dia kata apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampun kepada aku. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang dimuliakan kan. Jadi dia menyatakan keadaan yang amat menggembirakan dia, kalaulah kaumku mengetahui kan. Jadi kita tengok macam mana Allah SWT menimbulkan motivasi yang cukup besar kan. Cara macam mana Allah nak menceritakan apa yang didapati oleh orang yang ni setelah dia mati kan, amat memberi kesan kepada kita bila kita baca kan. Seolah-olahnya perkara ini benar-benar dapat dilihat di hadapan kita kan. Orang yang mendapat kebaikan dan dia menyatakan dengan penuh sepenuh hati dia, kalaulah kaumku mengetahui apa yang aku dapat ini kan. Sebenarnya ini juga adalah kata-kata yang kita nak kena fikirkan juga. Kalaulah benar kan, sebab sebelum ini dia telah berhujah dengan kaum dia kan. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Rasul-Rasul ini, kamu akan mendapat bencana kan. Dan juga, ataupun kalau kamu terima, kamu akan mendapat kebaikan. Dan Allah SWT menjelaskan sekarang ni memang benar-benar selepas daripada kematian dia ni, kalau kita faham dia selepas kematian dia benar-benar dapat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT ni, dan dia amat lega, kita katakan, terlepas daripada kesilapan memilih kan. Ini adalah dalam bentuk ini Allah SWT menjelaskan kepada kita, jangan main-main dengan risiko yang kalau kamu tidak mau terima apa yang dibawa oleh Rasul, tidak mau percaya betul-betul, beriman betul-betul, maka risiko dia amat besar kan. Tapi
bila kamu terima, kamu akan mendapat kebaikan yang tidak akan menyesalkan kamu melalui kesusahan dia dalam kehidupan di dunia ini, kan, untuk mendapatkan kebaikan ni. InsyaAllah saya rasa kita pun tidur di sini. Nampaknya kita tak sempat habiskan lagi. Kita akan insyaAllah besok kita akan cuba habiskan hingga ayat 32 blok ini, kan. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.